Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya buat video ni untuk kongsi dengan anda semua, sedikit ataupun berkongsi berkaitan dengan bagaimana membina aplikasi untuk iOS. Jadi, terus pada membina aplikasi untuk iOS, ini sesuai untuk video ni sesuai untuk mereka yang baru berkenalan atau baru nak mencuba menggunakan membina iOS, apps untuk iOS. Okay. Jadi untuk membina apps untuk iOS, kita perlukan satu tool yang dipanggil Xcode. Okay. Xcode ini boleh dapat percuma daripada Apple App Store, tetapi hanya boleh di-install pada Apple Mac PC sajalah, komputer Mac. Okey, hanya pada komputer Mac saja, ataupun MacBook ataupun Mac Mini. Okey. Dan Xcode ni digunakan untuk design, kita nak design interface, kemudian kita nak write code pun pada Xcode, dan kita boleh menggunakan programming Swift. Walaupun ada pilihan yang lama Objective-C, tapi kita boleh sekarang untuk video ini saya menggunakan bahasa pentajaran Swift. Okey, jadi bila kita klik saja pada ikon Xcode dalam Mac, dia akan keluar interface ni. Okey, this dialog box akan keluar. Kalau kita perasan kat bawah tu ada satu button kecil, show this Windows when Xcode launch. Dia ada tick tu. Kalau kita untick kalau kita kan saya tak sengaja kita untick benda ni, so bila kita nak start saja Xcode, this page dia tak keluar. Tapi kita still boleh buat, still boleh create a new project menggunakan file lah. Okey, di sini kita tengok dahulu dialog box welcome to Xcode ni. Ada 3 button. Sebab ini menggunakan Xcode 12. Kalau anda menggunakan Xcode 11, dia ada 4 button. Satu lagi button create playground. Okey, kat sini dia ada 3, iaitu create a new Xcode project, clone dan open. So kita nak create a new Xcode project. Macam saya cakap tadi, kalau dialog box ni tak ada, Xcode ni tak ada, kita boleh klik pada file. Okey, kita boleh klik pada file, kemudian pilih new, file, new dan project situ. So sama je. Sama ada kita klik file new project ataupun kita klik create a new project, create a new Xcode project di sini, sama saja. Okey, sekarang kita double klik create a new Xcode project untuk mula buat project ataupun iOS apps. Okey, bila kita double klik saja, dia akan keluar pilihan. Pertama sekali, pilihan untuk pilih template project. Klik pada iOS dan klik pada icon app dan klik button next. Okay, bila klik button next, dia akan keluar satu dialog box. Okay, kita letakkan nama, product name kat situ. Okay, letakkan dalam video ini saya letakkan Hello World. Kemudian kita boleh pilih team kalau nak, maksudnya kita ada team member untuk develop ni, tapi untuk masa ni tak ada lah. Okay, Hello World. Selepas tu saya masukkan organization identifier. Organization identifier ni sebenarnya kita gunakan website company lah. Contoh sini azraf.com, dia buat biasakan com.azraf terbalik. Ini kaedah menulis lah, kaedah menulis organization identifier. Dan bundle identifier dia akan combine organization identifier dan juga product name. Kemudian kita gunakan storyboard lah, kita tak gunakan Swift UI, kita guna storyboard. Dan language kita gunakan Swift lah, bukan Objective-C. So dah pilih, pastikan use code dan include text tu untick. Klik button next. Okey, klik button next. Di sini kita boleh pilih di mana nak simpan. Saya letakkan dalam dokumen lah. Kemudian kita untickkan juga create git tu. Tak perlu buat tu. Klik button create. Okey, kat sini kita tengok beberapa interface yang ada lah. Okey. Bila kita create saya, automatik dia akan keluar this interface. Okey, so bila kita klik project Hello World, tengah ni dipanggil kita panggil dia sebagai project property. Okey, project property. So dia akan semua maklumat tentang project tersebut. Okey, dan di sebelah kiri ini kita panggil navigator area. Navigator area, di part navigator area. Okey, dalam navigator area ni kita tengok ada banyak tab.
tab yang paling penting yang pertama sekali ni lah, iaitu tab berkaitan Project Navigator. Dan Project Navigator kita ada banyak file, tetapi file yang penting untuk kita tahu ialah viewcontroller.swift. Itu salah satu. Jadi sinilah kita write code Swift kita. Okay, so we write our code Swift in this area. Okay, pada bahagian ini kita buatlah, kita akan write nanti. Ini yang dah ada lah. By default dia ada yang basic ni. Okay, dan kita ada kelas, dia menggunakan kelas. Kalau kita gunakan Swift UI, dia menggunakan struct. Dia bukan start dengan kelas, dia menggunakan struct. Tapi untuk storyboard, dia menggunakan kelas dan dia akan import UI kit lah. Okay, for those yang dah biasa dengan programming, import ni kita import dia punya all the library yang kita nak guna. Okay, kemudian kita pergi kepada seterusnya, kita pergi kepada okay, ini ditunjukkan beberapa bahagian lah. Kita klik, kita highlight tu dan klik beberapa tab untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang apa yang kita highlight tadi lah. Okay, boleh go through tab-tab ni. Nak explain satu-satu sekarang memang tak boleh lah, susah nak tunjuk. Nanti masa kita buat ni kita akan guna, kita akan tunjuk lah. Saya akan tunjuk insyaAllah bila sampai masanya. Ok, sekarang kita pergi pada seterusnya ialah main.storyboard. Ok, main.storyboard. Klik main.storyboard. Di sinilah kita design kita punya interface. Ok, so main.storyboard ni kalau kita klik main.storyboard, dekat tengah ni dia akan keluar layout iPhone sebut. Dalam kes ni kalau kita tengok layout dia ni, dia dah besar, kita kecilkan sikit supaya boleh nampak semua. Klik button kat bawah ni, button minimize. Okey, bila klik button minimize dia akan kecilkan sikit lah, kita boleh nampak keseluruhan iPhone sebut. Ini yang dekat iPhone 11. Kalau tengok kat bawah ni tulis view as iPhone 11. So ini iPhone 11. Dan kita kalau tak mau buat dalam view iPhone 11, kita boleh tukar iPhone dia. Contoh kat bawah ni, kita klik kat bawah ni. Okay, kita klik this part and then kita klik device. Lepas tu klik device dan dia akan keluar banyak pilihan. Okay, so kalau kita tukar, contoh saya tukar daripada iPhone 11 kepada iPhone 12, mungkin tak jauh beza interface itu. Tapi kita cuba, kita tengok test. Ini besar sikit iPhone 12 Pro Max. Kalau kita tukar pada yang lama, contohnya SE second generation. Okay, SE second generation, kita tengok interface dia. So interface dia petak 4 segi lah. Okay, petak 4 segi. Ni contoh dia. Okay, dan kita boleh tukar dia punya orientation. Kita boleh klik orientation ni nak ubah lah. Okay, saya tukar balik kepada iPhone 12 Pro Max. Sebab saya buat dalam view itu. Dan bila kita tukar di sini, pada view ni, elok juga kita tukar untuk dia run nanti. Bila kita nak run nanti, kat atas ni ada play, dan dia akan play sebagai apa. Ini by default iPod. So kita tukar, klik dan kita pilihlah sama. Biar sama supaya bila kita run nanti kita dapat interface yang sama. Kalau kita ada iPhone ni, kita boleh plug in pada PC ataupun Mac dan dia akan keluar kat sini. So saya tukar jadi iPhone 12 Pro Max biar sama. So when we run this app, dia akan run menggunakan interface yang kita buat tadi. Dan kita ada asset. Di sini kita akan keluarkan semua image-image yang kita guna dalam apps ni. Okay, image, icon yang kita gunakan, kita tekan di sini. Kemudian kita ada satu lagi storyboard. Storyboard ni untuk bila kita launch saja apps tu, dia akan launch storyboard ini dulu. Maksudnya interface ni lah dia akan launch dulu. So kita design interface untuk dia launch. Kemudian kita gunakan storyboard yang ni lah. So tak sama dengan storyboard yang mula tadi. Okay. So kemudian last sekali info. Ini detail berkaitan dengan projek. Okay, detail berkaitan dengan projek yang kita ada tadi. Okay, kita tengok bahagian mana pula. Okay, kita tengok atas. Ini ada satu tanda tambah. Bila kita klik tu, dia akan listkan semua objek yang kita boleh guna dalam mereka bentuk untuk design ni lah. So kita ada label, button, segmental control, text field. Kita boleh klik and drag saja. Kalau kita tak mau dia punya view macam ni, kita boleh klik kat hujung ni. Kat hujung ni kita nak tukar dia punya view. Okey, ini view dia satu-satu kan ke bawah menentang macam tu. Mungkin kita nak dia keluar banyak-banyak kat sini. Boleh. Kalau macam ni kita kena scroll lah. Okay, kalau kita tak mau scroll, kita boleh tukar view tu. Kita boleh tukar view tu. Okey, kita boleh biar jadi bentuk petak macam ni. So kita boleh klik drag. Mungkin lebih selesa. Kita tak perlu nak scroll down banyak lah. Kecuali kalau dah perlu yang ke bawah ni. So kita just contoh ni saya ambil contoh label, saya klik and drag.
Okey, bila kita nak drag and saya tekan tengah-tengah secara melintang, dia akan keluar garis-garis, dan tengah-tengah secara menegak dia akan keluar garis-garis. So ini tengah-tengah lah. So bila kita klik button kita beli label kat sini, kita klik label dan kita tengok di sebelah kiri dia ada view controller scene. Ini dia akan view kat sini lah. Setiap objek yang kita letak dia akan ada view, dia akan list kat tepi ni, in this area. Okey, area tu kita panggil sebagai apa ya, lupa nama dia. Okey, tak apa. So itu kawasan yang ada tu. Okey, ini ialah utility area, right side belah kanan ni utility area ataupun properties lah. Saya cakap kita nak set property, semua ada kat sini. So kita klik view dan kita klik property dan kita boleh ubah properties yang ada tu. Okey, kita boleh ubah. Contoh kat sini saya tukar nama, saya tukar perkataan kat sini, my first project apps, kemudian saya tukar size, font size saya tukar, kemudian nanti saya akan tukar pula dia punya warna tulisan. So bila kita dah tukar semua tu, okey, dah tukar semua, dah klik button done, and then kita susun balik, saya klik and drag balik bagi dia tengah-tengah supaya gunakan lebih sesuai. Okey, kemudian saya tukar warna tulisan lah, nak bagi dia nampak timbul sikit. Saya tukar warna tulisan sambil warna merah kat situ. Okey, bila kita rasa dah okey, dah selesai, kita tak mau edit apa-apa dah, kita boleh cuba untuk run. Cuba run button ni, run button pula. Kita cuba run apps ni. Okey, ini tunjukkan lokasi ataupun position label ini. Saya boleh go through satu-satu ni, kita baca apa dia punya maklumat dia. Okey, kemudian saya nak run. Okey, klik button run. Bila klik saja button run kat situ, dia ada maklumat kat sini, status bar. This is status bar. Ini kita panggil status bar. Pada status bar ni dia akan bagi tahu apa yang berlaku. Okey, sekarang dia tengah build. Dia akan build, dia akan build succeed. Okey, build succeeded, and then dia akan keluarlah simulator kat bawah ni. Dia keluar lambang simulator. Kejap lagi dia akan muncul simulator. So kita menggunakan simulator. Dia tak run direct kepada iPhone. Saya menggunakan simulator. So bila dah klik dia akan keluar simulator. First kali simulator keluar, dia belum on lah. Dia belum on, dia akan keluar. Dia keluar, dia belum keluarkan terus dia interface tu. Tapi kita dah nampak simulator tu nanti. Okey. So dia akan run. Bila kita run, dia akan keluar lah. Simulator ni akan keluar. Selepas run tu simulator akan keluar. Dia akan ambil masa sikit untuk dia keluar output dia dekat situ. Saya ubah suara sikit dia dah keluar lah. So inilah app pertama iOS kita yang telah berjaya dibuat. So ini contoh bagaimana membina aplikasi iOS dengan menggunakan Xcode. The next tutorial video saya akan buat bagaimana kita nak belajar dulu programming language Swift. Okey, untuk buat apps iOS kita akan menggunakan Swift programming language. So sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.